yang menarik di MHI Selasa 1 November. Dengan lagu ni, siapa yang tidak kenal dengan mereka? Nostalgia seni bersama kumpulan kami orang-orang lama. Cool. Adakah makanan tambahan untuk nak cantik, kurus dan sihat mempunyai risiko yang boleh menyebabkan kanser? Dan sejauh mana gaya hidup sihat terutama pemakanan yang betul dapat membantu? Nah, itulah di antara perkongsian yang akan kami bawakan. Ini adalah Malaysia hari ini, hari Selasa bertemankan. Dua jejaka pula pada hari ini. Tepat sekali. 1 November adalah hari keramat buat anda. Dan itulah dia pengisian kita pada pagi ini. Hanif, lama tak nampak. Betul. Dan saya nak kena komen sikit. Awak punya kulit semakin lama semakin cantik lah. Kenapa? Awak ni ada makan suplemen untuk kecantikan? Ini secara semula jadi sahaja. Secara semula jadi? Vitamin C, D yang dizahirkan daripada cahaya matahari itu. Inilah hasilnya. Sawo matang begitu. Saya rasa awak belum kahwin cukup lama. Sebab saya pun ada makanan-makanan untuk kesihatan juga. Saya hanya makan makanan yang dimasak oleh isteri dan juga ibu saya. Kalau saya tak makan, saya akan kena belasah. Itu pasal bagus untuk kesihatan. Saya nak makan juga masakan yang dimasak tu, tapi gas habis. Gas habis. Itu alasan sampai sekarang. Okay, tapi yang lebih penting kepada anda semua untuk terus bersama kami. Kerana itu antara perinciannya akan kami bawakan berkenaan dengan kesan makanan tambahan ni daripada masakan-masakan ataupun suplemen-suplemen itu. Tapi lebih penting juga untuk kita kongsikan Nas. Seperti biasa juga di Malaysia hari ini, perkembangan dalam negara kita. Tepat sekali. Kita mulakan dengan cuaca dahulu dan nampaknya cuaca di Kuala Lumpur kelihatan terang benderang. Tapi pagi ada hujan sikit pada pukul 9.10. Tapi selepas itu semuanya alhamdulillah. Di Kota Kinabalu kita boleh expect hujan sepanjang hari dan juga di Labuan dan juga Kanga. Alright. Kalau kita tengok di sini pula. Dan kalau anda melihatkan kepada beberapa bandar utama dan satu lagi amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini dikeluarkan pada pagi ini 9 pagi baru sahaja tadi dan difahamkan di sekitar Perak, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan ada beberapa kawasan yang akan dilanda ribut peti pada hari ini sehingga jam 12 tengah hari jadi cakna tolong cakna. Dan bukan itu saja, kita bakal kongsikan suatu cerita yang insya-Allah romantik buat anda penonton di pagi hari. Cinta bertaut kembali selepas 63 tahun ni. Kalau kata kalau jodoh tu tak kira 10, 20, 50 tahun, 100 tahun. Betul. Takkan ke mana-mana. Dan kisah ini dikongsikan sebenarnya di media sosial, di TikTok oleh cucunya, kabarnya kan selepas 63 tahun. Pada tahun 1958 mereka berkahwin buat kali pertama dan kemudian jodohnya tidak panjang apabila berpisah setahun kemudian dikurniakan seorang cahaya mata dan pada tahun ini kembali bertemu sebab mereka berpisah kerana mereka berkelana jauh seorang ke Pahang, seorang ke Kelantan. Itulah dia. Dan akhirnya tahun ini kembali bertaut kembali. Cinta itu tetap ada, biasanya tetap akan ada kan. Dan itulah perkahwinannya pada tahun ini. Itulah dia, tahniah diucapkan kepada Mahmud Mamat dan Fatimah Muhammad Noor. Mahmud Mamat 84 tahun dan Fatimah Muhammad Noor 80 tahun. Itulah dia, alamak comelnya. Detik-detik jumpa kembali, masih malu-malu begitu. Iyalah kan. Kan. Ingat tak macam kita berkahwin tu macam mana malu gitu. Tak disangka pada umur 80 tahun masih dapat mengecapi kebahagiaan perkahwinan. Saya masa kahwin dulu kalau ingat balik tak adalah malu sangat. Tak malu sangat. Yeay. Actually sebenarnya mak saya pun ada marah juga macam jangan senyum. Apa ni pengantin tak boleh senyum kan. Tapi kita tengah berlambai begitu. Itulah dah masuk November ni, nanti Disember kan pastinya banyak sekali kenduri kendara yang kita nak kena hadir juga. Yang lebih penting tengok keadaan semasa keadaan cuaca pun kita kena tengok sambil gendang pilihan raya pun perlu kita pantau juga. Ya, saya penamaan calon BN walaupun penamaan calon yang sebenar hanya 5 November tapi BN dah bersedia, Barisan Nasional dah bersedia untuk mengumumkan nama-nama powerhouse pada malam ini. Jadi kita pantau. Baiklah, kita nak tanya kepada Hanif. Hanif pernah dengar tak genre muzik New Jack Swing? Pertama kali dengar ni. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Sebab masa dia baru keluar tu, maknanya awak baru lahir. Macam tu. Dia New Jack Swing ni cabang daripada hip hop, cabang daripada R&B, cabang daripada jazz. Ini pilihan awak lah maksudnya? Untuk saya, MC Hammer, Chris Cross masa tu, New Jack Swing, kelompok New Jack Swing. Di Malaysia pula, ada kumpulan Crash Course dan ada kumpulan yang ini. Yang ini. Saya tengok mereka ni macam cool, macam tenang. Memang sangat tenang dan mereka ni memang kuat jati diri. Bebas masa depanmu. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan kumpulan ini. Kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Lari-lari menyusur pantai impian.
kumpulan orang-orang lama atau lebih dikenali sebagai KUM, antara kumpulan legenda yang mewarnai industri muzik tanah air sekitar tahun 1990-an. Gerak tari serta koreografi yang bersahaja dan lincah menjadi imej kumpulan ini. Tidak hairanlah kebanyakan lagunya mendapat sambutan daripada masyarakat sehingga menghasilkan beberapa buah album seperti KUM, Fantasi, Arah dan album kompilasi lagu terbaik KUM. Cinta asmara mekarnya berbunga. Bebas everybody, perhatikanlah bebas tingkah laku. Lagu Bebas antara karya yang masih menjadi siulan peminat genre pop rock sehingga ke hari ini. Lebih istimewa, lagu itu berjaya mengangkat kumpulan KUM sebagai pemenang anugerah juara lagu 1996 dalam kategori pop rock. Bukannya silaku, mengapa kau duduk melulu? Jangan kau mencoba melepaskan kata-kata dusta. Riot, Hairi J dan Zack, 4 anggota asal yang membentuk nama KUM sebaris dengan kumpulan lelaki yang popular ketika itu. Meskipun hampir 2 dekad berlalu, ternyata koleksi lagu kumpulan ini masih berbisa dan terus menjadi halua telinga peminat. Anda didapati bersalah di bawah Akta 39B, Akta dan Berbahaya. Dengan ini, Anda telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Selami hatimu apa kau cari, fikirkan perbuatanmu hanyalah akan merugikan dirimu. Oh, janganlah engkau mempersiakan masa depanmu. Usah terpedaya dengan kata-katanya. Oh, bebas peribadimu, perhatikanlah bebas tingkah lakumu. Jangan sampai tersalah pilihan hidupmu. Yeah, jagalah personalitimu. Bebas masa depanmu. Bebas masa depanmu. Perhatikanlah bebas tingkah lakumu. Jangan sampai tersalah pilihan hidupmu. Yeah, jagalah personalitimu. Bebas masa depanmu. Yeah, bebas masa depanmu. Oh, oh. Bebas masa depanmu. Yeah, yeah. Bebas masa depanmu. Bebas masa depanmu. Bebas, bebas, bebas masa depanmu. Bebas. Membebaskan Jemput, kita di pagi hari. Yo. Dijemput. Jemput, bebaskan dirimu ke sini. Bebaskan dirimu ke sini. Ini dia. Mari. Abang Hairi Cool, Abang Ya. Riot Cool. Terima Jadi, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Alamak. Ini persembahan zaman bila ni dibawa sampai ke sini? Jangan Step main-main. yang sama ke? Ini sebenarnya zaman untuk 2024. 2024. Tapi kita bawa 2022 lah. 2022. Awak tak kalut. Ini dia. This is the man. Ya. Okey, kalau kita nak apa tu tengok wajah
wajah Harry macam tak berubah macam tu. Raya suatu masa dahulu dikenali sebagai Michael Jackson Malaysia. Tapi sekarang dah rambut pendek dah susah sikit nak macam tu. Jadi kalau kita tengok dengan kumpulan High Five sekarang ni adakah ini projek baru Abang Harry? Yes, ni yang terbaru yang saya akan cuba kupas Hi-Fi ni tadi untuk bawa lagu sambil dia tengok kita frontliner dia menari. Okey, lain lepas tu macam lagu-lagu semua kita bagi yang lagu yang fresh. Itulah dia tu yang nampak betul anda berdua rancak menari. Itulah dia konsep cool yang sebenar. Kumpulan cool ni memang kita membesar lah kan dengan kumpulan ini. Dengan lagu bebas yang terutamanya. Sampai saya pergi beraya pun memang akan lagu bebas ni. Bebas kami naik bas. Kan kumpulan cool ni. Okey. Anugerah juara lagu pun dah pernah kecapi, pernah beraksi juga. Alhamdulillah lah, Cool ni dah 4 kali qualified untuk juara lagu. Ya kan, itulah yang saya boleh banggakan lah. Ya. Macam mana permulaan penubuhan ni, sebab ini nostalgia seni ni, kita nak mengimbau sikit nostalgia ni. Nostalgia seni ni, Rakyat boleh ceritakan permulaan macam mana kita. Kalau nak ceritakan permulaan kumpulan Cool ni, pada asalnya masa tu Rakyat masuk competition Michael Jackson. Oh, serius. Kebetulan menang lah. Kebetulan masa tu menang, dia pertandingan tu dianjurkan oleh Sony Music. So kebetulan bos Sony Music masa tu yang dia bagi hadiah kan. So sambil dia angkat tangan tu dia tanya, you got a group or not? Dia kata macam tu. So pada that time kita ambil kesempatan itu kan. So okay, I got a group kan. Sekarang mana kita bring over lah. Audition kan. Lepas tu kita audition tu pun Idris. Idris. Datuk Idris. Datuk Idris. Ya. Saya ingat Datuk Idris. So in that sense macam yalah, orang cakap mungkin cakap nasib menyerbai kita kan. Mungkin masa tu memang kekurangan kumpulan menari dengan menyanyi kan. Betul. Jadi kebetulan masa tu pula kita ada kawan-kawan yang penari juga macam Kak J. Kebetulan tu dia orang memang rancak menari masa tu. Jadi kita satukan. Itulah dia. Semestinya masa tu pun ada kekosongan dalam industri ya, dari segi masa tu rap dengan hip hop orang tak pernah dengar mana ada rap hip hop masa tu tak ada. Paling busuk Jack. Kebetulan pun waktu tu Take That tengah naik, NSYNC, Backstreet Boys, you know. Kat Malaysia belum ada lagi kan. Itulah dia menyanyi dan melari ni. Abang Eric, kenapa nama kumpulan Cool? Pasal kami orang-orang lama. Itu pasal aku baru dah sebut. Dia tu macam tenang. Kena tenang lah. Dia sekarang dia kena ada extra L. K-O-O-L-L. Kumpulan orang lagi lama. Begitu. Boleh kata tambah. Tapi nak bertanya juga. Cool ni memang ada 4 orang. Jadi sekarang Abang J dengan Abang Z memang tak bersama dengan kumpulan ni lagi ke macam mana? Okey, buat masa sekarang ni Abang J pun kurang sihat. Okey, dia pun saya rasa dia dah bersara lah daripada Cool. Dia dah malas nak menari dia apa benda semua. So kita bagi time untuk dia lah. Biarkan dia dengan keluarga dia, dengan bisnes dia apa semua kan. Abang J ada bisnes sendiri. So perjuangan tu harus diteruskan. Seperti kami baru keluar GB tu 2019. Okey. Ngam-ngam keluar GB dia. Kita pun PKP 3 tahun. Itulah dia. Ini baru tahun pertama saya pegang mic tahun ni. Jadi selama ni macam mana? Pesarian hidup makan nasi tergelincir ada yang sebenarnya kita tak ada makna selama ni kita masa PKP ni kita semua kena online lah. Kita banyak more practice lah, kita buat online. Ada a few singles juga keluar. Buat dengan Ajay. Faham. Artinya promosi dia apa masa betul PKP. Betul. So kita tak ada apa-apa kan. Lepas ni boleh boom lagi lah. Okay, kita nak imbau sikit kenangan bersama dengan peminat-peminat. Apa yang kumpulan Cool paling ingat lah bila kenangan ketika buat persembahan ke, pergi tour ke, kena kejar ke macam yang mana? paling saya tak boleh lupakan ialah satu konsert kita buat kat Miri dulu. Kat Miri, okey. Under Nescafe, bintang Nescafe. Okey. Kita orang lagu kita orang tercatat antara popular 10 popular di Malaysia lah. Kita dapat nombor 1 lagu bebas ni. Lagu 1 Memory, sorry. Lagu slow. Bila kita menyanyi lagu tu, dah macam ombak crowd tu. Dah macam ombak ah. Dia punya perlawanan padang kat Miri tu. Lepas tu nyanyi bersama. Nyanyi bersama tu. Nyanyi bersama tu yang saya tak ingat dulu kan. Dahsyat ni orang Sarawak ni kan. Saya cakap, baguslah kan. Selalunya orang Sabah Sarawak supporting dia support. Jadi dalam semua persembahan itulah yang paling tak dapat dilupakan. Yang ada lagi. Ada lagi cerita. Saya yang tak boleh saya lupakan waktu AJL. 96 lagu bebas ni lah. Bebas ni, okey, 96. 2 orang, 3 orang semua kat bumi. Saya kat atas langit. Kenapa? Abang kat atas. Abang kat atas. Ya, ada kabel. Ada kabel kan. Ada kabel masa
tu. Abang tengok kat bawah tu. 1996 tu. Abang tengok kat bawah tu, Dek. 45 kaki kat bawah, Dek. Kalau jatuh, innalillah. Okey bang. Siapa punya idea tu bang? Idea dia saya rasa Azwan Ali lah. Azwan Ali, Dia penerbit. Alamak. Waktu tu yang mencuba saya dengan Saleh Yaakob. Okey. Saleh Yaakob waktu full dress dia pakai. Dia cuba. Dia join lah. Lepas tu saya tanya dia, "Bang, macam mana bang? Perasaan abang?" Jantung abang kat atas, Dia dia dah tu bawah tapi jantung dia tinggal kat atas. Bebas dari atas lah. Bayangkanlah. Pasal saya waktu tu, saya dah tahu benda tu final. Lepas tu, nak kena buat betul-betul. Saya pula kat atas. Sempat aku turun dia kan. Saya nak fikir benda macam tu lah. Timing tu penting. Nak buka kunci. Nak buka hook dia tu kan. Memang ambil masa lah. Dan ini semua risiko yang diambil semuanya untuk peminat-peminat. Untuk TV3 saya. Dan terima kasih kepada anda yang memberikan komen di laman Facebook. Sebenarnya nostalgia. Tadi Abang Raya ada sebut ada single baru yang sedang diusahakan. Masa tu kita tengah ada buat single dengan Ajai masa tu. Nama tajuk lagu tu Hello. Nyanyilah sikit. Hello. Apa yang hello ni lah? Kau rasa? Ada sikit. Ada dia punya tu. Pikiranku melayang-layang ke langit, cahaya bulan menyuluh-nyuluh ke bumi, suara ombak melarut memecah hening, petir menyambar bumi. Itu dia. Suara R&B tu masih ada lah. Minta begitu je. Bukan susah nak menyanyi di pagi hari ni tau. Jadi respect. Jadi bila single ni nak keluar, kita pun tak Okey, single ni sebenarnya kita dah release on media sosial. dah release Under Universal right? No, dia under Awake the Baby. Okey. Awake the Baby Ajai punya tu. So kita nak wake up the baby lah, bagi mana baby yang tak dengar lagi lagu tu. Tolong mendengarkan di YouTube. Betul. Subscribe. Okey. Dan tekan loceng. Jangan subscribe je. Tekan loceng tu yang penting tu. Bagi kering sikit lah. Bagi kering sikit kan. Betul, naikkan views lah sebab nanti kita yang akan support balik Kumpulan Cool kan. Banyak ingat Kumpulan Cool dah tak aktif. Tak karya tak apa semua lagi kan. Tapi tadi bang, bila tengok persembahan tadi tu balik dengan gerakan-gerakan daripada Abang Raya dan juga vokal semua kan, dengan seiringan tadi tu, tolonglah aktif balik. Masih banyak. InsyaAllah. Lagi Dia sebab kita perlukan yang sebegini tau. Dia sebenarnya macam bateri. Kenapa bateri? Kita ni ibarat bateri lah. Kalau bateri tu tak di-charge, dia akan mati, betul? Dia akan lemau. Betul. So macam kita ni, kalau tak diberi show, tak diberi persembahan, kita akan makin lama makin lemau. Okey, faham. Betul lah. Sebab tu mana yang faham tu, kalau ambil nombor nanti panggil lah Itu gitu kita lah. jemput datang Malaysia pagi ni. Betul ada. Calling saja tapi Calling saja. Hello. Tapi bila dengar hello kat YouTube tu jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Itulah dia Cool Live di MHI Gamit nostalgia begitu. Dan untuk peminat-peminat kita jangan ke mana-mana, kita ada persembahan istimewa daripada Kumpulan Cool di hujung rancangan ya, nanti. bersama dengan High Five yang dibawakan tadi tapi kita nak terlihat seketika selepas ini ada satu perkembangan ataupun topik yang sangat menarik iaitu makanan tambahan pemangkin kanser payudara hanya di Malaysia hari ini. Kita diskuskan lepas ni. Wanita dan kecantikan sukar untuk dipisahkan, sehingga kadangkala sanggup berbuat apa sahaja demi menjaga keterampilan diri. Bahkan ada yang sanggup berbelanja besar membeli produk makanan tambahan yang kononnya untuk kelihatan cantik dan sihat. Dalam kegairahan mengejar kecantikan luaran, tanpa sedar, kandungan dalam bahan makanan tambahan mungkin ada kesan sampingan. Antaranya seperti kanser, terutamanya kanser payudara. Menurut perunding bedah kanser payudara dan endokrin, Hospital Raja Perempuan Zainab Kedua Kota Baru, Datuk Dr. Imi Saidi Abdul Hadi, selain daripada faktor keturunan, kanser payudara tahap 1 hingga 3 boleh juga terjadi akibat pengambilan makanan tambahan. Selain itu, berlaku juga peningkatan 2 kali ganda dalam kalangan wanita muda berusia lingkungan 30 hingga 40 tahun. Dalam kesibukan melakukan tugasan harian, kadangkala jalan pintas diambil untuk mendapatkan keputusan yang segera tanpa mengira risikonya. Sebagai pengguna, haruslah bijak dan ambil tahu kandungan yang ada pada makanan tambahan itu. Ini bagi mengelakkan daripada sebarang kesan sampingan yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan diri.
itulah dia sikit informasi tentang kajian yang dilakukan oleh pengasas Yayasan Kasih Kanser dan Kronik YKKK daripada Datuk Dr. Imi Sairi Abdul Hadi, di mana makanan tambahan mungkin membawa risiko kanser payudara. Sejauh mana kesahihannya? Itu yang kita nak diskusi sekarang. Sebab saya tertarik dengan apa awak cakap tadi, Nas. Ramai orang yang ambil suplemen ni, makanan tambahan ni macam makanan utama tau. Betul, macam makan nasi. Dia buka macam tu, macam-macam dalam box pilih. Dan mereka macam terlupa bahawa ianya makanan tambahan. Untuk itu kita nak kongsikan. Kita ada dua tetamu. Yang pertama kita nak raikan yang di studio terlebih dahulu. Iaitu Puan Syaza Liana Idris, pakar nutrisi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Pakar nutrisi mestilah sihat. Betul juga kan. Okey. Dan yang pastinya seorang pakar juga untuk kita bawakan adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Razif Syahril, pensyarah dan penyelidik Fakulti Sains Kesihatan dari UKM, bersama dengan kita Universiti Kebangsaan Malaysia secara panggilan video saja. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Pagi, Assalamualaikum. Ya, dan terima kasih kerana bersama kami di atas talian ya Doktor di pagi hari ini. Jadi kita lihat laporan atau sejenak lalulah laporan yang mengatakan bahawa makanan tambahan atau beauty supplement ini akan meningkatkan risiko kanser. Sejauh manakah kesahihan report ini? Silakan. Doktor, silakan Doktor. Silakan Doktor. Baik, sebelum kita pergi secara detail kita lihat dulu apa itu definisi makanan tambahan ya. Jadi makanan tambahan ni merujuk pada mana-mana produk yang digunakan untuk menambah ataupun menyokong diet kita untuk mengekalkan ataupun tambahkan fungsi kesihatan dalam badan kita. So biasanya dia datang dalam bentuk tablet, kapsul, serbuk, cecair ataupun jelly. Dan biasanya tidak melibatkan penyediaan yang sterile atau seperti suntikan ataupun ubat titis mata lah. Jadi ada 3 kategori utama. Yang pertama, vitamin, mineral, asid amino, asid lemak, enzim, probiotik dan bahan aktif lain. Dan juga ada satu lagi iaitu bahan yang diekstrak daripada sumber asli termasuk haiwan dan tumbuhan. Dan kategori yang ketiga adalah dalam bentuk sumber sintetik. Sama ada dalam bentuk vitamin ataupun bahan yang diekstrak. Jadi melihat pada soalan tadi, sejauh mana makanan tambahan ni boleh memberi ataupun boleh meningkatkan risiko untuk kanser. Jadi makanan tambahan ni biasanya diambil oleh masyarakat dekat luar sana kerana mereka percaya ia adalah untuk mencegah penyakit kronik, terutamanya seperti kanser. Tapi ni kita dapat lihat ada pula kajian yang menyatakan makanan tambahan ni boleh menyebabkan kanser. Sebenarnya menurut World Cancer Research Fund pada tahun 2018, makanan tambahan terutamanya yang mempunyai dos yang tinggi adalah tidak disarankan sebagai bahan untuk mencegah kanser. Jadi kalau kita ambil makanan tambahan dalam dos yang tinggi, dia sebenarnya bukan untuk mencegah kanser. Dan mereka juga menekankan bahawa untuk masyarakat ataupun individu di luar untuk mencapai keperluan nutrien dalam badan dengan pengambilan diet sahaja. Jadi untuk mengulas kajian yang menunjukkan makanan tambahan ini menjadi pemakin kanser ni, pada tahun 2019 di Amerika Syarikat melibatkan 30,000 peserta kajian. Selepas 6 tahun mereka mengambil makanan tambahan terutamanya kalsium yang melebihi tolerable upper level intake, iaitu dalam 2,000 mg ke 2,500 mg. Ini 2 kali ganda daripada saranan, boleh meningkatkan risiko kematian akibat kanser hampir 2 kali ganda berbanding orang yang ambil suplemen dalam range ataupun dalam julat yang dibenarkan. Baik, okey. Okey Doktor, itu satu penjelasan yang sangat baik. Sebab kita nak raikan juga apa yang Doktor cakap tadi berkaitan dengan nutrien, makanan tambahan. Puan Syaza, sebagai seorang pakar nutrisi, makanan seharian ni tak cukup ke sampai kita perlukan makanan tambahan, dan apa nutrisi tambahan yang badan kita ni perlukan? Puan Syaza. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, seperti kita sedia maklum, dah nama pun makanan tambahan. So perlu, kalau jika kita tak dapat makanan yang cukup, akhirnya makanan yang lengkap dalam diet harian kita. Jadi kuncinya kalau kita makan dengan makanan yang seimbang, makanan yang lengkap,
secara tak langsung kita punya segala keperluan nutrien akan cukup. Dah cukup jadi dah. tak perlu dah nak menambah-nambahkan lagi. Tapi kalau kita itu asasnya lah. Tapi kalau kita tengok gaya hidup sekarang tengok macam Hanif ni terlalu busy, dia kena ambil suplemen, tengoklah kulit dia yang cantik macam ni. Aku juga. Sebab cantik. Tapi yang pentingnya gaya hidup ni, sebab orang terlalu sibuk untuk makan makanan yang seimbang, sebab itulah mereka menggunakan atau mengambil makanan tambahan untuk kadar nutrisi mereka. Pendapat Puan? Okey, kalau kita tengok balik kepada kajian lah, nak cakap betul ke tak makanan tambahan ni betul-betul membantu kita. Ya, tapi sangat sedikit kajian menunjukkan yang makanan tambahan ni boleh membantu meningkatkan kualiti hidup lah. Bila kita tengok balik, yang betul-betul meningkatkan kesihatan kita ialah daripada diet seharian kita, especially kalau kita ambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi. Macam tadi doktor dia katakan, yang kalsium tu kalau kita ambil berlebihan dia boleh menyebabkan risiko kanser. Tapi kalau kita mengambil secara mencukupi, ya, ada juga kajian dia dapat mengurangkan risiko kanser, terutamanya bowel cancer. Jadi apa-apa pun berpegang pada konsep biar bersederhana, jangan berlebihan. Okey, kat sini kita ada sebiji oreng. 2 biji lah, satu kita dah potong ini setengah. pantang sikit nampak makanan. Itulah dia kan. Tapi yang pentingnya kat sini saya nak tunjuk, inilah sos vitamin C. Tapi kalau kita ambil suplemen ataupun makanan tambahan, kata 1000 mg vitamin C, sebab sekarang masa PKP banyak orang makan vitamin C kan. Dia lebih afdal daripada buah. Jadi pendapat Puan pula macam mana? Okey, kita sebenarnya ada orang kata guideline kita perlukan dalam 70 hingga 100 mg sahaja vitamin C satu hari. Satu hari? Ya. Jadi kalau ikutkan dalam 1 hingga 2 biji oren satu hari dah cukup dah keperluan vitamin C kita. Jadi kalau nak kata boleh tak ambil lebih? Dia ada limit, upper limit lah. Kiranya kalau ambil 2000 mg ke atas dia boleh bahayakan kesihatan kita lah, akan menyebabkan toxicity. Jadi berapa slice yang cukup ni kalau ikut ni? Kalau satu hari ambil sebiji 2 biji dah cukup dah. Tapi kalau 1000 mg itu dah berapa banyak? Dah 10 biji, 15 biji oren. Jadi nak bertanya kepada doktor pula, adakah ini bagus untuk kesihatan kita atau macam mana? Dan kenapa diberi dos 1000 mg kalau tak bagus untuk kita? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi sebenarnya dos-dos yang tinggi untuk suplemen ni ada tujuan dia. Dia sebenarnya untuk orang-orang yang memerlukan dos yang tinggi. Contohnya vitamin C 1000 mg tu untuk orang yang mempunyai masalah vitamin C deficiency. Okey. Jadi ada kumpulan-kumpulan individu yang memerlukan suplemen tersebut. Bukan semua orang. Jadi macam yang Puan Syazal cerita tadilah, orang yang biasa memerlukan hanya 75 mg vitamin C saja, berbanding dengan 1000 dia adalah hampir 10 kali ganda daripada keperluan harian. Betul. Ini 20 biji limau ni dia makan ni. Apa terjadi kalau kita minum banyak sangat? Saya pun tak tahu juga. Apa terjadi pada badan kita? Okey, badan kita, kalau kita ambil contoh vitamin C lah, sebab setiap nutrien dia berbeza-beza cara badan kita metabolismenya. Jadi kalau vitamin C, badan kita tidak boleh menyimpan vitamin C yang berlebihan. Jadi dia akan disingkirkan melalui urin ataupun air kencing kita. Okey, baik. Jadi kita nak terus tanya kepada pakar nutrisi kita. Seeloknya cara pemakanan yang baiklah, ditambah mungkin ada orang, kita tak boleh nafikan bahawa setiap orang ni ada juga yang memerlukan makanan tambahan, suplemen ini kan. Macam mana sebenarnya mengimbangkan pemakanan, cara kehidupan ni semua, Puan Syazal? Okey, saya apa pun berpegang kepada kita kena makan makanan seimbang dahulu. Itu yang pertamalah. Itu yang kena utamakan. Kita yalah, boleh pakar guna nutrisi kan. Itulah dia. Suku-suku separuh kita boleh jadikan guideline lah sebagai rujukan kita. Suku-suku separuh mana tu? Suku-suku separuh kita pinggan kita kan. Macam ni. Okey. Kita buat perumpamaan sikit. Contohnya pinggan kita saiz besar sikitlah. Ini kecil. Bayangkan dia pinggan yang besar. Okey. Separuh tu perlu kita penuhkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bukan nasi. Bukan nasi. Nasi tu yang suku tu kan? Ya, betul. Suku saja. Suku nasi dan suku protein. Ini secara orang kata umum lah untuk orang yang mungkin bukan keperluan khas macam atlet dan sebagainya. Tapi untuk kita orang biasa boleh jadikan suku-suku separuh sebagai rujukan. Untuk suplemen jika ada masalah kesihatan tertentu ataupun ibu-ibu hamil. Jadi itu
kiranya atas recommendation doktor ataupun pakar nutrisi, jadi bolehlah ambil. Okey, faham. Jadi sebab itulah pemahamannya kadang-kadang ialah kena ambil suplemen barulah terlebih sihat. Jadi adakah itu pemahaman yang boleh kita raikan juga, doktor? Adakah pemahaman sebegitu perlu kita cakap ya ataupun tidak kepada pemahaman? Kalau nak sihat, kena ada makanan tambahan juga walaupun kita dah amalkan gaya hidup yang seimbang ni, doktor. Okey, saya kurang setujulah dengan pernyataan tu. Kalau kita nak sihat, mesti ambil suplemen tu, saya tak setuju. Sebab kalau kita nak sihat, yang penting adalah makan secara seimbang macam pakar makanan cakap sebentar tadi. Tak semestinya melalui suplemen. Keperluan harian boleh dicapai dengan pengambilan diet yang seimbang, makanan yang segar dan sebagainya. Jadi kalau kita kira tentang pembaziran di sini ya, kalau macam kita gunakan contoh 1000 mg vitamin C tadi. Jadi bila doktor kata dikumuhkan, maknanya apa harga yang kita beli makanan-makanan ini semua dikumuhkan, maknanya membazir begitu saja? Ya, kita boleh sebut lebih kurang begitu. Sekiranya kita memang tak memerlukan sebanyak itu suplemen. Tetapi ada juga kumpulan-kumpulan individu yang memerlukan suplemen ni, macam wanita hamil, orang yang mengamalkan makanan vegetarian, orang yang berisiko ada penyakit osteoporosis. Semua ni suplemen mereka akan disarankan oleh profesional kesihatan. Jadi ikutlah nasihat profesional kesihatan. Okey, doktor, untuk menjawab kepada perbincangan kita pada hari ini, sebenarnya jenis-jenis makanan tambahan apa yang boleh meningkatkan risiko terhadap pembentukan kanser dalam badan kita ni, doktor? Atau apa bahan aktifnya? Okey, sebenarnya makanan-makanan tambahan ni ada risiko. Satu adalah dos yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah mempunyai bahan terlarang dalam makanan tambahan tersebut. Terutamanya yang bukanlah berbentuk nutrien, mungkin bahan aktif yang tidak melalui kajian klinikal. Kalau kita makan ubat yang diberikan oleh doktor di hospital, ubat tersebut telah menjalani pelbagai kajian klinikal sebelum dia mula digunakan oleh pesakit. Tetapi ini tidak berlaku untuk makanan tambahan. Tiada kajian klinikal, hanya ada claims bahawa makanan tambahan ini boleh menyebabkan, boleh mencantikkan ataupun boleh mengurangkan penyakit A, penyakit B dan sebagainya. Jadi agak berisiko di situ, dan sumber untuk kejadian kanser boleh datang dari mana-mana sahaja bahan-bahan terlarang. Itulah dia, bacalah label dengan teliti. Betul. Dan belilah barangan yang mempunyai cap yang bertauliah. Jadi mungkin nasihat doktor kepada penonton-penonton MHI pada pagi ini. Silakan, doktor. Jadi bagi saya lah, bila kita nak ambil makanan tambahan ni, biasanya kita nak cantik, nak sihat. Tapi bagi saya, apa yang paling penting sekali adalah membetulkan persepsi diri. Apa sebenarnya definisi cantik dan apa definisi sihat tu. Jadi paling penting sekali adalah fokus kepada kesihatan diri. Makan makanan bersihat yang berkhasiat, kekal cergas dengan aktiviti fizikal yang bersesuaian. Jaga kesihatan mental serta dapatkan info kesihatan yang tepat daripada profesional kesihatan yang bertauliah. Baik, hashtag itu aku suka. Betul, itu memang nasihat seorang doktor lah kan. Masalah mungkin sedikit nasihatnya sebab kita tak nak lah, kita nak menuju ni macam-macam cara untuk orang. Ada makanan tambahan itu kena sihat. Nak kurus lah, nak begitulah, nak begini kan. Nasihatnya sedikit. Sambung juga macam Prof kata tadi, bagi saya kita kena normalkan balik makanan sihat ni. Sekarang kita tengok makanan yang tak sihat jadi normal. Bila orang makan sihat sikit, orang kata diet. Kita cerita balik dah. So kita kena biasakan balik benda tu. Supaya kita dah boleh elakkan ni lah, orang kata kena ambil suplemen untuk kekalkan kesihatan kita. Jadi sebenarnya masalah persepsi yang kita ada di sini masalah apakah itu kecantikan dari luar dan dalam, dan juga persepsi kalau kita makan sihat ni maknanya kita tengah diet. Tidak sama sekali. Jadi kita ubah persepsi itu pada hari ini. Saya ada satu kata-kata. Apa ceritanya? Yang cantik itu tak semestinya sihat. Tapi yang sihat itu semestinya cantik. Wow, itu dia. Unilah Hanif Miswan. Bukan. Terima kasih Puan Syaza. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kita secara dalam talian. Okey, kita nak berteriak seketika selepas ini. Banyak lagi perkongsian yang kami nak bawakannya, Nas. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan ini perhatian untuk orang-orang yang kreatif ni, yang pastinya sukalah dengan apa yang kami nak bawakan. Ini sambutan ulang tahun kedua Minecraft Shop sempena Virtual Craft Event 2022, dan saya ditemani oleh yang bahagia ataupun yang berusia Ainul Syam Haji Ramli, Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin boleh kongsikan, sebab tadi saya ada cakap berkaitan dengan sambutan ulang tahun kedua Minecraft Shop kan. Mungkin boleh kongsikan sikit sebanyak berkenaan perkara itu Puan. Saya cerita sikit berkenaan dengan Minecraft Shop. Minecraft Shop ni short form dia selalunya kita sebut MCS lah. Senang sebut MCS. So MCS ni merupakan produk yang dibangunkan oleh Kraft Tangan Malaysia menggunakan warga kraft sahaja untuk membangun dan juga mentadbir Minecraft Shop ni. Minecraft Shop merupakan platform e-marketplace di mana kita menempatkan semua produk-produk kraft Malaysia. Berbeza dengan apa di platform yang lain, di mana di dalam MCS ni kita menawarkan produk-produk kraft Malaysia yang very authentic Malaysian craft lah. So yang unik, yang cantik, yang berkualiti dengan harga yang sangat berpatutan. Jadi MCS ni kita mula buat pra-pelancaran pada 11 Ogos 2020 dan kita mula go live pada 15 Oktober 2020 juga. Jadi tahun ni merupakan tahun yang kedua. Sebab tu kita menyambut sambutan sambutan yang kedua lah. Tahun yang kedua untuk MCS. Jadi sedikit apa di Cik Adif, saya nak kongsi sikit apa bezanya MCS dengan e-marketplace yang lain. So MCS ni dia berkonsepkan global global reach, local identity. Di mana di dalam platform ni selain daripada dapat membeli produk craft, pembeli juga boleh melihat video proses pembuatan, bagaimana nak menghasilkan produk tembaga, bagaimana nak menghasilkan batik. Kita ada banyak batik canting, batik lukis, batik blok, batik alternatif, batik linut, batik clay, banyak. Boleh tengok dalam Minecraft Shop. Cara untuk menghasilkan, cara nak buat pun ada ditunjukkan. Siapa dia cara nak membuat produk batik ni, produk songket, berbagai-bagai produk yang kita tunjukkan di dalam MCS melalui video proses pembuatan. Selain daripada tu, kita juga ada dari segi produk untuk bahan mentah. Jadi pengguna juga boleh mendapatkan bahan mentah untuk menghasilkan produk craft di dalam MCS juga. Selain daripada tu, kita ada produk, kita ada bahan mentah. Kita ada juga rekaan. So boleh tengok rekaan-rekaan yang dihasilkan oleh mereka dalaman Kraft Tangan Malaysia dalam MCS tu. Dan kita ada perkhidmatan selepas pembelian. Macam mana kalau ada perkhidmatan nak cuci tembaga contohnya. Ada juga boleh dapatkan dalam MCS. Sebab itulah saya kata MCS ni sangat berlainan daripada platform online yang ada. Sebab dia meliputi semua. Seluruh ekosistem industri craft tu ada dalam MCS yang kita bawa secara virtual. Dia macam one stop center juga di sana. One stop center di situ. Puan, mungkin katanya ada aktiviti-aktiviti menarik yang akan dilaksanakan sempena ulang tahun kedua ni. Sempena anniversary yang kedua dan juga melalui kita punya Minecraft event yang kita lancarkan pada hari ini selama tempoh sebulan sehingga 30 November. So semasa Minecraft event ni pengguna dapat masuk melihat exhibition hall kita di mana sebanyak 200 produk dipamerkan secara 3D dan juga berpeluang mendapat pengalaman untuk mengunjungi CBC kita, Craft Business Center kita secara 360. Secara virtual Secara virtual. Secara virtual. So selama sebulan ni. Dan sempena sambutan tahun kedua ni, kita menawarkan tawaran yang sangat menarik. Jadi, tawaran saya suka. Tawaran yang menarik. Selain daripada dapat membeli produk melalui platform kita, Minecraft Shop. Jadi kita tawar juga dari segi keahlian. Voucher sebanyak RM20 kepada ahli-ahli baru. Dan juga mereka layak untuk mendapat penghantaran percuma. Menarik kan? So kita ada juga produk-produk yang menarik yang kita klusterkan mengikut segmen aksesoris, fashion, home garden, lifestyle, hobi dan banyak yang kita pengguna boleh melihat keunikan dan
kecantikan produk kraft buatan Malaysia. Dan kabarnya akan ditayangkan secara langsung di YouTube TV3 ya? Ya, YouTube TV3 dan juga bulan pada malam ni pukul 9 malam hingga 10 malam. Wow, hebat ni bulan ni. Jadi semasa di live tu kita tawarkan berbagai hadiah yang menarik sebab kita ada pertandingan dan juga kuis dan juga kita ada persembahan artis-artis popular tanah air lah. Penyanyi. Okey, saya nak tengok kalau macam tu. Menarik. Sebab dia macam gabungan di antara seni dan juga craft sendiri kan. Mungkin puan boleh melihat kepada harapan daripada craft tangan Malaysia terhadap MyCraft Shop ini juga, sebab saya percaya semua pemain-pemain industri craft tangan ini akan tertumpu di sini kan. So harapan saya sebagai Craft Tangan Malaysia ini merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi terlebih dahulu saya nak merakamkan ucapan setinggi terima kasih dan tahniah kepada Motek juga kerana banyak menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Craft Tangan Malaysia untuk memajukan lagi industri craft tempatan. So jadi industri craft ni of course lah siapa pemainnya. Kami ni berperanan untuk membangun dan mempromosikan hasil-hasil keluaran usahawan craft tempatan. Betul. Ya, untuk makluman Hanif, kita ada seramai 6,500 orang usahawan yang berdaftar dengan Craft Tangan Malaysia. Jadi tugas kami untuk mempromosikan produk-produk keluaran mereka yang cantik, yang unik dan berkualiti untuk ditawar kepada rakyat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton YouTube TV3 malam ni dan juga bulan malam ni pukul 9 hingga pukul 10. Dan yang pastinya semasa malam ni kita ada tawaran istimewa yang produk yang cantik, yang berkualiti pada harga yang sangat rendah ni. Wow. RM11 je. Biar betul. Ya, RM11 saja produk. Okey, kita akan tengok 9 malam. Jangan lepaskan peluang 9 malam hingga 10 malam. Ya, okey, ini bersama dengan sambutan ulang tahun kedua MyCraft Shop sempena Virtual Craft Event 2022. Terima kasih banyak, semoga berjaya ya. Ya, insya-Allah. Semoga dipermudahkan juga segala urusannya yang berusaha. Puan Ainur Syam Haji Ramli, Ketua Pengarah Craft Tangan Malaysia. Cantik datang. Ni pun bawa hasil craft lah ni ya. Ya, saya pun mempromosikan batik Malaysia. Betul. Okey, baik. Itu sedikit perkembangannya. Kerana selepas ni kita nak berhenti rehat seketika. Ada lagi lebih banyak perkongsian yang akan kami bawakan. Kekal terus bersama dengan kami. Kita pun ada cool, high five, semua adalah yang akan kita kongsikan selepas ini. Ini Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Baik, kita kembali di Malaysia hari ini untuk melihat apakah yang berada di depan akhbar-akhbar utama kita. Jadi kita mulakan dengan suatu cerita yang orang kata memberikan sinar pada pagi ini. Korban kasih anak. Kita menceritakan tentang seorang anak yang demi menjaga bapa yang terlantar akibat penyakit tumor pada hidung mulut dan buta mata kiri. Seorang anak ini sanggup berjauhan dengan keluarganya sejak 2 tahun, iaitu Aiman Muhammad Hakim. Jadi kalau kita lihat storynya pada muka surat yang kedua, ya itulah dia, anda boleh baca keadaan ayahnya yang berada di sini. Demi ayah, aku tetap berikhtiar. Walamak. Okey. Okey, itu antara perkongsiannya anda boleh dapatkan di Harian Metro, betul? Dan ayahnya mula sakit pada Februari 2022 akibat ketubuhan pada hidungnya dan kebutuhan berhebat pada matanya pula. Itulah dia pengorbanan seorang anak Bifan. Okey, di tangan saya ada utusan Malaysia di muka hadapannya. Memang ini antara perincian yang dinanti-nantikan. 4 wajah utama ini menjadi perhatian apabila dikabarkan nasib mereka diketahui pada malam ini. Ini adalah Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Tan Sri Anwar Musa dan juga Datuk Seri Syahidan Kasim. Keempat-empatnya dilaporkan berada di dalam keadaan 50-50 lah. Sama ada kekal bertanding di bawah tiket Barisan Nasional ataupun bagaimana. Malam ini jawapannya akan diketahui. Anda boleh bacakan di muka hadapan ataupun di laman kedua untuk utusan Malaysia. Soalannya, adakah ini malam penentuannya kerana penamaan calon hanya pada 5 November? So masih ada masa untuk orang kata political maneuvering di sana sini. Kita lihatlah ya. Dan sekarang di berita harian pula, kita ke berita dunia. 132 maut tragedi jambatan gantung Gujarat. 500 mangsa raya upacara agama telah terjatuh ke dalam sungai akibat runtuhan jambatan yang telah dibina pada 1880
dulu oleh penjajah British waktu masa dahulu. Baru saja buat pengubuasuaian. Tapi malangnya inilah dia tragedi pula. 132. Betul. Saya tengok video tersebut pun memang menyeramkan cara jatuhnya itu kan. Jadi kita harapkan agar ianya dapat diatasi dengan sangat baik dan tidak berlaku begitu tragedi yang besar lah. Sebab sekarang banyak tragedi kan. Tepat sekali. Bila kita video mereka semua terkapai-kapai dalam air. Berjaya hati sungguh. Okey, anda boleh dapatkan semua perkongsian ini di semua surat khabar yang kami paparkan tadi. Tapi esok akan ada satu perkembangan yang saya sendiri pun tak tahu ni apa sebenarnya yang berlaku. Awak ada insurans ke tidak? Ada, banyak macam-macam. Tapi awak tahu tak apakah pelindungan anda? Sering kali kita jumpa kes di mana pergi ke hospital, ada insurans tapi itu kita tak cover, ini kita tak cover. Apakah pelindungan anda? Kita diskusi besok. Ya, betul. Itu segalanya di Malaysia hari ini. Tapi hari ini kita nak tamatkan siaran dengan satu persembahan. Abang Heri, ini high five ni kan? Mungkin boleh kenalkan sedikit? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan takziah sebenarnya untuk kumpulan high five kerana kematian keyboardis beliau. Okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dan juga keluarga. Okey. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya akan perkenalkan. Drama saya Bahrain. Orang pertama yang berjumpa dengan saya. Ini lama ni. Bila perkenalkan nama awak tadi, saya pun lupa. Saya Nai. Buka amat tu. Saya Nai. Nai. Untuk Nai, gitaris. Hebat dia main tadi. Ni, siapa nama tadi? Kecil. Hai, senang je nama kau. Kecil. Ni? Wazi. Okay, welcome down high five to MH5. Wow, bukan untuk beliau. Hebat tak dia main tadi? Hebat. Okey, silakan Mak dengan persembahan penutupnya. Bahrain, drama. Dia mentor untuk hi-fi lah. Wah, untuk lagu seterusnya khas buat MHI dan juga TV3, Similar Long Train Running. Check it out. Come on. Get funky. Come on, eh? Down around the corner, half a mile from here, see them long trains riding, and she watched them disappear. Without love, where would you be now? No, no, no. Without love, no one saw Miss Lizzie down along the track. She lost her home and her family, and she won't be coming back. Without love, where would you be now? No, no, no. Without love, but the hill in the central and the south sounds afraid. Gotta keep on pushing my mind, and you know they're running late. Without love, where would you be right now? No, no, no. Without love, so Lord, keep on, come on. Well, piston keep on churning, and the wheels go round and round, and the steel race hard, cold and hard, and the mountains that go down. Without love, where would you be right now? No, no, no. Without love, without love. Terima kasih.